Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama semula dengan Cikgu Waridah di dalam perniagaan tingkatan 4. Masih lagi bab 1, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Hari ini Cikgu akan cover 1.4 sehingga 1.7. Baiklah, bersedia semua? Baiklah, kita masuk kepada 1.5 skala perniagaan. Skala perniagaan terbahagi kepada dua, iaitu domestik dan antarabangsa. Kalau kita sebut domestik, itu adalah dalaman, iaitu dalam negara. Ya, dom. Kalau dom kan, tahu ya, dom yang tutup makanan tu. So, dalaman. Antarabangsa ya, keluar. Domestik terbahagi kepada tiga, iaitu tempatan, negeri dan kebangsaan, manakala antarabangsa terbagi pada zon dan juga global. Okay. Kita lihat pasaran domestik. Okay, apa yang dikatakan dengan tempatan? Lihat, membekalkan barang dan perkhidmatan mereka di mana? Ya, di kawasan tertentu sahaja. Contoh, katakan kedai nasi lemak Cik Kia. Jadi dia terletak, katakan dia terletak di Kelang, ya. Jadi dia menjual di kawasan Kelang sahaja, ataupun kita kecilkan lagi, di Kampung Raja, contoh, ya. Saiz pasaran adalah kecil, kos yang ditanggung adalah rendah. Kita lihat contoh di sini. Ni ya. Ni gerai apa? Ni gerai burger. Biasa lihat kan? Okey, gerai burger. Okey, katakan dia berniaga di pasar malam. Ya, jadi dia punya pasaran dia adalah pasaran tempatan. Okey, ya. Pasaran domestik negeri. Okey, kita lihat pada peringkat daerah dalam sesebuah negeri, kos yang ditanggung adalah tinggi, terlibat dalam perusahaan kecil dan sederhana, ya. Okey, contoh kita lihat di sini, kedai alat-alat tulis kedai buku impian. Okey, contoh ini cikgu ambil daripada internet, ya. Okey, jadi dia menjual katakan di daerah Kelang, ya, contoh sahaja. Kebangsaan pula kita lihat mempunyai saiz pasaran yang lebih besar, meliputi pasaran di seluruh negara. Maksudnya katakan kalau kebangsaan di Malaysia, mampu membeli stok dalam kuantiti yang besar. Sebab dia besar, ya, dia kena beli stok yang besar, yang banyak. Perniagaan dapat diskaun yang lebih tinggi daripada pembekal dan menjual kepada pelanggan pada harga yang lebih murah. Okey, kita ambil satu contoh iaitu gardenia. Okay, biasa dengan roti gardenia, ada yang tak pernah makan. Ya, roti gardenia. Satu Malaysia tahu tentang roti gardenia. Seterusnya adalah skala perniagaan pasaran antarabangsa. Apa yang dikatakan skala zon? Kita lihat. Peniaga memberi fokus kepada pasaran di kawasan-kawasan tertentu yang telah dikenal pasti bersesuaian dengan barang dan perkhidmatan. Okey, global pula adalah pasaran yang lebih luas merentasi sempadan, mudah ditembusi dengan wujudnya internet. Kerajaan Malaysia memberi galakan kepada peniaga untuk menembusi pasaran global, menumbuhkan matrik iaitu khidmat nasihat, latihan dan bantuan promosi. Matrik ini kita akan lihat dengan lebih detail di dalam bab 2 nanti. Okey, contoh, ya. Ini adalah syarikat Malaysia yang berjaya menembusi pasaran global. Malaysia Airlines ni penerbangan, ya, tabung haji, ya, Felda, AirAsia dan Petronas. Ni dia tadi, ya. Ini kalau kamu nampak selepas ini lambang ni, ya, huruf M ni, ini adalah matrik. Matrik ini adalah
Pengeksport Malaysia atau syarikat sedia mengeksport adalah dialu-alukan untuk menjadi ahli matrik dengan mendaftar secara dalam talian atau menghantar borang pendaftaran pengeksport Malaysia kepada Unit Khidmat Nasihat Perdagangan. Pendaftaran sebagai ahli matrik adalah percuma. Jadi jika kita menjalankan perniagaan ekspor dan import, memang kita dialu-alukan ya, dan lebih baik kita mendaftar dengan matrik. Baiklah, teknik menjawab. Nyatakan skala perniagaan organisasi A dan B. Jika dapat jawapan soalan macam ni, lihat betul-betul. Okey, contoh ya, cikgu ambil kedai Aida Rabani. Cikgu letak je sini, Kuala Selangor. Okey, kemudian Maidin Muhammad Holding Berhad. Okey, kalau Aida Rabani semua pernah dengar? Ada yang tak nak dengar kan? Okey, Maidin semua dengar? Semua tahu? Okey, semua tahu kan? Jadi dekat sini dah dapat tak skala perniagaan organisasi A dan B? Ada yang dah dapat jawapan? Yes, good ya. Tapi sebelum tu kena gariskan kata kunci soalan. Okey, di sini dia nyatakan, maksudnya ini adalah fakta. Nyatakan apa? Oh, skala perniagaan A dan B. Okey ya. Gariskan. Dia nak skala perniagaan A, B. Okey, kena pasti dua itu. Jawapan skala perniagaan organisasi A ialah skala tempatan, manakala skala perniagaan organisasi B ialah skala kebangsaan, 2 markah. Soalan B, jelaskan perbezaan skala perniagaan A dengan skala perniagaan B 6 markah. Okey ya. So, apa yang kita buat? Baik ya. Jelaskan tu digariskan sebab itu adalah kata kunci soalan. Bila dah kita highlight, okey, kita buat H, kita tahu dia nak huraian. Dia nak apa? Oh, perbezaan skala perniagaan A dan B. Ni berkait ya soalan dengan yang sebelum ni. A adalah tempatan, B tadi kita buat kebangsaan. So, kalau soalan perbezaan boleh buat dalam bentuk jadual. Okey ya. Kita nak bezakan A skala tempatan, B tadi adalah skala kebangsaan. So, kita buat yang A dulu. Skala perniagaan bersaiz kecil-kecilan kerana pasarannya hanya terhad di suatu tempat sahaja. Begitu jawapan anda, 1 markah. Huraian kedua, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna tempatan sahaja. Jawapan mestilah kita rujuk kepada tempatan ya, tempat itu sahaja ya, sebab dia adalah skala tempatan. 3. Mempunyai potensi berkembang yang terhad kerana sentiasa menghadapi persaingan yang sengit. B. Huraian yang seterusnya, skala perniagaan bersaiz besar kerana mempunyai pasaran yang besar yang meliputi seluruh negara. Sebab ni adalah kebangsaan. Huraian kedua, mempunyai sistem pengedaran yang kompleks kerana perlu mengagihkan produk ke seluruh negara. Dan huraian markah terakhir, mempunyai peluang untuk berkembang dan mendapat untung yang banyak kerana menikmati ekonomi bidangan. Jika inilah jawapan kamu, good. 6 markah. Okey, kita pergi lagi teknik menjawab. Boleh? Okay, ya. Cikgu memang suka buat teknik menjawab supaya kita sama-sama faham ya. Okey. Gambar 1 merupakan sebuah organisasi perniagaan. Kita tengok di sini, oh ni gambar Huawei. Apa Huawei yang dekat kita? Ya. Telefon, handphone ya. Gambar 1 merupakan sebuah organisasi perniagaan. Tengok soalan ya. Apakah adalah fakta saiz dan skala perniagaan di atas? Tengok 2 markah yang dia nak, saiz dan skala. Okey, apakah? Gariskan. So itu buat apa? Yes, fakta ya. Dia nak saiz dan skala. Jadi jawapan saiz dan skala perniagaan bagi perniagaan Huawei ialah saiz perniagaan adalah besar,
Skala perniagaan adalah berskala global. Sebab Huawei ni adalah kepunyaan Yes Good China. B. Nyatakan 4 kelebihan perniagaan yang bersaiz di 1. Okey ya. Okey, 4 kelebihan yang di 1 ya. Gariskan good dan kita buat okey F sebab nyatakan ya. Apa yang dia nak? 4 kelebihan perniagaan. Okey, D1. Okey ya. Dan jangan lupa kepala jawapan 4 kelebihan perniagaan bersaiz besar ialah 1. Modal dan keuntungan besar. 2. Menikmati ekonomi bidangan. 3. Dapat menguasai pasaran. Wujudnya pengkhususan dalam pengurusan. Okey, boleh? Itu ya cara menjawab tersebut. Okey, seterusnya 1.6 perkaitan antara penawaran barang dan perkhidmatan, bentuk pemilikan, klasifikasi dan skala perniagaan. Okey, cikgu hanya tunjukkan dia punya perhubungan ya. Okey. Induknya adalah perniagaan. Perniagaan ini melibatkan penawaran barang dan perkhidmatan, adanya bentuk pemilikan ya, ni kita dah belajar ya. Ya, pemilikan tunggal, syarikat, koperasi, ya, skala kita dah lihat tadi, baru sahaja kita lihat ya, dan juga klasifikasi. Semua ni ada perkaitan. Dan 1.7 subtopik perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. Kita akan tengok 3 jangka masa iaitu selepas merdeka, era 1990-an dan menjelang abad ke-21. Selepas merdeka, kita lihat ya, banyak menjalankan aktiviti berasaskan pertanian. Sebagai pengeluar bahan mentah seperti getah dan biji timah. Itu ya, kita banyak kepada pertanian masa awal kemerdekaan. Sukar maju sebab pertaniannya dia lambat. Era 1990-an bermulalah ya, mula menggalakkan rakyat untuk menceburi sektor kedua untuk mengelakkan kebergantungan kepada barang import. Dah mulanya sektor perkilangan di Malaysia ya sedang rancak. Pelbagai galakan telah diberikan oleh kerajaan ya untuk rakyat beralih daripada pertanian kepada sektor kedua. Awal 1990-an, sektor kedua mengambil alih sebagai penyumbang utama ekspor Malaysia. Menjelang abad ke-21, Malaysia berusaha menuju ke arah sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Penekanan yang lebih tinggi dalam sektor ketiga iaitu perkhidmatan. Dan kita lihat di sini ya, bagaimana perkembangan sektor di Malaysia selepas merdeka. Banyaknya lebih kepada penumpuan dalam pertanian dan perladangan. Era 1990-an ya, Malaysia telah berubah ya kepada sektor kedua. Dan kita lihat di sini, cikgu bagi di sini ni gambar pembangunan negara kita ya. Bagaimana kita membangun adalah kerana perubahan daripada sektor ini. Dan akhir sekali kita lihat menjelang abad ke-21 ya, semuanya adalah berkaitan dengan perkhidmatan. Baiklah, terus pada teknik menjawab soalan. Mudah je ya. Nyatakan konsep sesebuah perniagaan ditubuhkan. Ada yang dah tahu cara untuk menjawab? Baik ya. Pertama, gariskan kata kunci soalan iaitu nyatakan, terus buat apa? Yes, good. Nyatakan adalah fakta F ya. Dia nak apa? Oh, konsep sesebuah perniagaan ditubuhkan. Ini adalah di awal-awal bab 1. Ada 6 konsep atau elemen ya. Konsep sesebuah perniagaan. Okey, kepala jawapan ialah, ingat lagi, penjual dan pembeli. Kedua, barang dan perkhidmatan. Okey, good. Ketiga,
keperluan dan kehendak. Yes, ya. Ada yang boleh jawab. Keempat, keuntungan perniagaan. Kelima, fakta kelima, kontrak perniagaan. Dan fakta keenam, pertukaran nilai. Soalan B, terangkan 2 kesan kepada perniagaan akibat kegagalan mencapai matlamat dan objektif. 4 markah. Okey, apa kita buat? Good, ya. Gariskan kata kunci soalan, iaitu kata kunci soalannya adalah terangkan. So, kalau terangkan mesti fakta dan huraian. Dia nak apa? Oh, 2 kesan kepada perniagaan. Apa dia kesan? Kegagalan mencapai matlamat dan objektif. So, 4 markah jawapan fakta dan huraian, ya. 2 kesan kepada perniagaan akibat kegagalan mencapai matlamat dan objektif ialah 2 fakta, 2 huraian lah di sini, ya. Fakta pertama, jualan perniagaan akan merosot. So, huraian, jualan merosot akan menjejaskan keuntungan sekaligus akan mengganggu tadbir urus syarikat kerana kewangan yang terhad. Fakta seterusnya, markah ketiga, imej perniagaan terjejas. Huraian, imej perniagaan di mata pihak berkepentingan, contoh pelabur, pihak bank, ya, akan tercela dan akan menyebabkan kesukaran untuk mendapat kerjasama daripada pihak berkepentingan. Okey, satu lagi soalan. Jelaskan, okey, ya, perkembangan sektor perniagaan di Malaysia pada era, dia bagi 2, ya. Selepas merdeka 2 markah, 1990-an 2 markah. Okey, jelaskan itu adalah huraian. Okey, dia nak suruh huraikan apa? Oh, perkembangan sektor. Sektor apa? Selepas merdeka dan 1990-an. Cara menjawab. Perkembangan sektor perniagaan Malaysia pada era berikut adalah selepas merdeka, negara tertumpu kepada sektor pertanian dan dikenali sebagai pengeluar getah dan biji timah 1 markah. Perniagaan sukar berkembang dengan menumpukan pada sektor utama semata-mata kerana pendapatan tidak stabil. Okey. Bawah. Untuk 1990-an, negara menumpukan perniagaan pada sektor pembuatan dan kurangkan tumpuan pada sektor utama. 1 markah. Markah kedua, negara berusaha meningkatkan hasil keluaran pengeluar tempatan menerusi penghilangan produk tempatan dan dipasarkan. Baiklah. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.